Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana edisi Sabtu 15 Januari. Saya Farhatul Asyati Osman. Dan juga saya Ivan To. Terima kasih kerana memilih berita perdana yang sahih dan berimbang. Kita saksikan dahulu paparan utama malam ini. Prosedur baharu pengasingan dan kuarantin COVID-19 berkuat kuasa esok. Permohonan dalam talian pekerja asing sektor perladangan dibuka hujung bulan ini. Perintah pengasingan ke atas kes positif COVID-19 bagi semua varian adalah 7 hari bagi mereka yang telah lengkap vaksinasi dan tidak bergejala. Manakala bagi individu yang tidak lengkap, tiada vaksinasi atau bergejala selama 10 hari. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin berkata prosedur baharu pengasingan dan kuarantin itu berkuat kuasa esok. Bagi kontak rapat kepada kes positif pula adalah selama 5 hari ke atas individu yang telah mendapat dos penggalak. 7 hari bagi individu yang telah lengkap vaksinasi, belum lengkap atau tiada vaksinasi. Sekiranya bergejala, ujian pengesanan jangkitan COVID-19 dilakukan menggunakan RTK antigen sama ada kendiri atau ke fasiliti kesihatan berhampiran bagi mendapatkan rawatan lanjut. Keputusan ujian kendiri hendaklah dimasukkan ke dalam MySejahtera. Kontak rapat juga perlu menjalani ujian RTK antigen sama ada di fasiliti kerajaan atau swasta. Kesemua prosedur baharu pengasingan dan kuarantin itu turut terpakai kepada mereka yang sedang menjalani pengasingan dan kuarantin. Permohonan bagi pengambilan pekerja warga asing dalam sektor yang dibenarkan akan dibuka secara berperingkat mulai 28 Januari ini. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan berkata ia bagi pengambilan 32,000 pekerja warga asing dalam sektor peladangan secara pengecualian khas. Manakala permohonan pekerja warga asing untuk sektor lain yang dibenarkan bagi penggajian pekerja asing termasuk sektor peladangan tanpa pengecualian khas akan mula dibuka pada 15 Februari. Permohonan boleh dibuat majikan menerusi laman sesawan tertera. Majikan diingatkan mematuhi SOP kemasukan pekerja warga asing yang telah pun ditetapkan dan SOP merangkumi 4 fasa iaitu pra-pelepasan, semasa ketibaan, selepas ketibaan iaitu tempoh kuarantin dan pasca kuarantin. Kurang 2 jam dari sekarang, transaksi tol RFID akan dilaksanakan di laluan juru Pulau Pinang hingga ke Skudai Johor di Lebuh Raya Plus. 164 tol sepanjang Lebuh Raya itu bakal dilengkapi sekurang-kurangnya 1 lorong RFID. Transaksi tol RFID ini bakal melancarkan pemanduan dan memudahkan transaksi tambah nilai. Kita ikuti laporan wartawan Sazwani Samsu. Pelaksanaan RFID bertujuan menawarkan pilihan pembayaran tol yang lebih mudah kepada pelanggan selain menggalakkan kaedah pembayaran secara tanpa tunai. Menguruskan pembayaran tol amat mudah sebabnya kita ada e-wallet. E-wallet ni ada akaun di mana kita boleh membuat tambah nilai di hujung jari je sebenarnya. Jadi untuk menambah nilai tol, menambah nilai balance e-wallet kita itu boleh dibuat melalui online atas talian. Jadi tidak akanlah berlaku lagi kita last minute nak cari tempat tambah nilai.
Bagi memastikan keberkesanan sistem RFID, pada tahun 2020, PLAS telah melaksanakan kajian awal di Tol Hutan Kampung Sungai Dua dan hasilnya beberapa penambahbaikan dikenal pasti demi kelancaran pemanduan. Antara penambahbaikan yang telah kita lakukan di sepanjang pengujian awam tersebut adalah contohnya kita menambah baik melalui pemasangan kamera ANPR, Automated Recognition Plate Number. Kamera ini, sistem ini, NPR sistem ini adalah komplement kepada RFID sistem yang sekarang kita akan pasang. Jadi di belakangnya juga kita telah tubuhkan satu pusat untuk membuat validasi setiap transaksi yang ada masalah. Kalau ada masalah maknanya di hadapan sekarang tidak ada masalah, kita bawa ke belakang. Pusat validasi ini akan membantu juga untuk menguruskan RFID lane. Jadi pada pengguna RFID lane, mereka tidak akan menghadapi masalah lagi. RFID sebab difahamkan lebih berintegrasi, berteknologi dan juga lebih mudah. Hanya RM35 untuk permulaan, nanti kita akan easily top up dengan e-wallet lah. Kalau pakai smart tag ke apa ke, kita nak kena tiap-tiap bulan tu kita nak kena pergi top up apa semua kan, nak kena pergi ke Petronas ke apa ke. Tapi kali ni kalau pakai RFID kita cuma ada e-wallet je, kita top up dalam e-wallet je, kita dah settle lah. Nak pasang RFID ni is one of the option lah, selain daripada Touch 'n Go dengan smart tag lah. So bila kita ada option tu maknanya kita boleh pilih mana-mana lorong yang kosong lah, itu memudahkan perjalanan lah. Bagi memudahkan pemasangan RFID, PLAS menyediakan fitment center atau pusat pemasangan RFID di kawasan rehat utama seperti di restoran Jejanta Sungai Buloh ini. Anda juga boleh mendapatkan RFID secara dalam talian menerusi laman web Touch 'n Go. Sazwani Samsu, Berita RTM. Pengguna lebuhraya di Pulau Pinang pula menyambut baik pelaksanaan transaksi RFID. Kita ikuti seterusnya tinjauan yang dilakukan wartawan Zato Iqmah Muhammad Noh. Menjimatkan masa dan melancarkan perjalanan trafik. Itu antara reaksi yang diberi pengguna berhubung pelaksanaan transaksi RFID di laluan ini. Menerusinya, minima satu lorong RFID akan disediakan membabitkan 83 plaza tol di Lebuhraya Utara Selatan. Pelaksanaan RFID juga dilihat akan memudahkan pengguna kerana tidak perlu menghabiskan banyak masa untuk membuat pembayaran di plaza tol. Dia macam saya duk pakai Touch 'n Go, dia kena, yalah ramai pengguna, dia kena berhenti, kena buka tingkap, kena scan kan. Tapi kalau pakai RFID ni, macam semua kerja dia. Semua mana kata tak banyak masa menunggu, tak banyak buang masa banyak. Senang bagi saya lah untuk orang travel. Macam untuk memudahkan dan melancarkan perjalanan trafik di lebuhraya di negara ni lah. Macam dulu kalau macam kita pakai Touch 'n Go, dia menyebabkan kesesakan di tol-tol utama di lebuhraya sini. Pengguna juga tidak perlu lagi ke kaunter tambah nilai kerana ia dihubungkan dengan Touch 'n Go e-wallet. Pendapat saya RFID ni kira bagus lah. Dia ada tambahan di antara kita ada smart tag dan juga Touch 'n Go. Kadang-kadang bila kita tengok lorong smart tag tu penuh, lorong Touch 'n Go tu penuh, RFID ni ada ni kira bagus lah. Tak payah nak buka-buka tingkap bagai, lalu cuai tiang terbuka. Kira ada tambahan, bagus lah juga. Orang kata bila RFID ni ada ni banyak soft dah. Dan sebab Touch 'n Go ni kan dia satu kereta tu sampai dia nak kena berhenti, dia nak kena touch. So dalam situasi macam musim perayaan paling clear orang nampak lah. Kalau kereta banyak masih lagi jam. Tapi bila RFID ni ada tak jadi macam tu lah. So jimat masa mudah, banyak mudah. RFID memang terbaik lah.
Dengan pelaksanaan RFID di Lebuh Raya Plus, ia akan memberi kemudahan kepada pengguna selain dapat mengelakkan sentuhan fizikal di lorong-lorong tol. Zatul Hikmah Muhammad Noor, Berita RTM. Baik, tidak dapat dinafikan Ivan, sebenarnya banyak bantuan dan perkhidmatan yang ditawarkan susulan pasca banjir. Namun banyak maklumat yang sebenarnya kita tidak ketahui kesahihannya tersebar, lebih-lebih lagi kepada mereka yang sangat memerlukan bantuan di kala musibah. Ya, ini sangat penting. Jadi untuk mengelakkan sebarang kekeliruan, orang awam diminta merujuk laman sawang bantuanbanjir.com. Saranan itu disuarakan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rina Muhammad Harun yang menjelaskan dengan mengakses laman sesawang yang betul, rakyat boleh mengetahui maklumat lebih sahih dan terkini berkaitan bantuan yang disediakan kerajaan. Dalam masa yang sama, apa yang saya fikirkan apakah akan terjadi pada jadi jangan pergi kepada laman-laman web yang macam-macam lah. Ya, kalau kita tengok sekarang ini, jadi pergi dapatkan maklumat yang sahih. Ya, jadi di dalam laman web bantuanbanjir.com tu banyak bantuan-bantuan yang disediakan oleh pihak kerajaan persekutuan. Ini belum lagi kerajaan negeri, tapi yang ini adalah laman web bantuan yang kita berikan sebagai contoh. Kita ada bantuan warisan RM1,000, kita ada RM2,500 lagi kepada mereka yang terjejas, ada lagi RM500 dalam bentuk e-voucher untuk barangan elektrik, tak termasuk lagi bantuan-bantuan apabila mereka membaiki kenderaan dan sebagainya. Datuk Seri Rina ditemui selepas menyampaikan bantuan penduduk terjejas banjir dan sumbangan kembali ke Sekolah Parlimen Titiwangsa. Dalam perkembangan berkaitan bantuan banjir, Keluarga Malaysia menjadi inisiatif yang seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya golongan terjejas. Nilai bantuan mencecah RM61,000 untuk satu isi rumah, jelas Pensyarah Ekonomi dan Perniagaan UPM, Profesor Madya Dr. Anwar Shah, bukti langkah prihatin yang bersifat menyeluruh. Ya, bagi memastikan keberkesanan inisiatif bantuan banjir Keluarga Malaysia, beliau turut mencadangkan beberapa penambahbaikan. Kerajaan boleh mempertimbangkan sekiranya terdapat keperluan untuk menambah bantuan tunai dan mengkreditkan secara e-tunai ataupun e-wallet kepada mangsa banjir untuk membeli barang keperluan harian khususnya dalam tempoh 3 bulan akan datang. Yang ketiga, kerajaan dengan kerjasama bank boleh meneruskan moratorium sehingga bulan Jun tahun ini khususnya kepada kumpulan B40 dan juga M40 yang terjejas. Insurans bencana alam juga boleh diperkenalkan kepada golongan sasar sebagai persediaan menghadapi sebarang bencana pada masa akan datang. Ya, satu-satunya lokasi yang masih terjejas banjir iaitu situasi di Segamat Johor juga dilaporkan semakin pulih. Ya, betul tu, dan hanya 2 pusat pemindahan sementara sahaja dibuka yang menempatkan 24 keluarga. Bagaimanapun di beberapa lokasi yang pulih daripada bencana itu, kini pastinya aktiviti pasca banjir menjadi tumpuan penduduk termasuk pelibatan agensi dan juga sukarelawan. Baik, kita tinjau situasi hujung minggu berkaitan pasca banjir siang tadi. Di Sibu Sarawak, PPS Dewan Kampung Ceria mulai kosong kerana penduduk kembali pulang ke kediaman masing-masing setelah bermalam di situ sejak 4 hari lalu. Air sudah pun surut dan hanya menenggelami sebahagian kecil jalan raya. Pelan induk pengurusan sistem peparitan akan dibincang bagi menapasti punca banjir dan tindakan bagi menanganinya. Sementara itu, pasca banjir di Muar, Johor menyaksikan 200 sukarelawan Kementerian Belia dan Sukan turun padang membantu penduduk di 3 kampung. Bantuan meliputi agihan keperluan harian dan membersihkan kediaman penduduk. Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu berkata kemudahan sukan yang rosak turut dibersihkan dan dibaiki untuk kemudahan masyarakat setempat.
Di Bentong Pahang, prihatin nasib yang menimpa penduduk terjejas banjir. UMNO Kedah menghantar bantuan barangan keperluan dan makanan. 3 lori bermuatan barangan diedar kepada penduduk terjejas sejak Khamis lalu. Selain bergotong royong membersihkan kawasan yang dipenuhi lumpur, kerja pembaikan sistem pendawaian elektrik yang rosak juga menjadi tumpuan. Sementara di Melaka, Persatuan OKU Sentral tidak ketinggalan untuk sama aktif membantu penduduk. Bantuan disampaikan berupa barangan keperluan asas hasil sumbangan pelbagai pihak dengan nilai keseluruhan RM200,000. Penyerahan sumbangan disempurnakan Presidennya dan juga Senator Datuk Ras Adi Baratzi. Dan ini pula bahaya menanti jika masih engkar dan menggunakan jambatan gantung kampung nelayan tengah di Sibugau Besar, Sandakan, Sabah. Ya, selepas tular laluan pejalan kaki itu membahayakan penggunanya, arahan penutupan sementara dikeluarkan. Atas faktor keselamatan juga laluan ditutup berkuat kuasa Rabu lalu sehingga kerja-kerja pembaikannya selesai. Kenyataan Majlis Perbandaran Sandakan berkata kerajaan tidak bertanggungjawab terhadap perkara yang tidak diingini berlaku sekiranya ada pihak yang mengingkari larangan. Isu jambatan gantung berkenaan tular di laman sosial apabila foto pelajar sedang meniti jambatan berkenaan untuk ke sekolah baru-baru ini. Jambatan gantung sepanjang kira-kira 150 meter ini merupakan penghubung dan laluan alternatif penduduk di 3 kampung. Desakan pengeluaran caruman KWSP beri impak kemerosotan berterusan simpanan persaraan. Rinciannya seketika nanti. WSP bagi menampung keperluan kecemasan memberi kesan kepada kemerosotan berterusan simpanan persaraan ahli. Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ia berikutan hampir separuh ahli mempunyai simpanan kurang daripada RM10,000 dan 55% daripadanya Bumi Putra. Jadi kalau kita membenarkan pengeluaran tambahan ni yang diminta ni oleh konon-kononnya lah ya, oleh kajian ini menyebabkan lebih ramai ahli yang perlu bersara lah di bawah PGK, paras garis kemiskinan, dan juga menyebabkan beban yang besar lah kepada seluruh keluarga Malaysia di masa depan. Beliau mengulas dapatan kajian awam sebuah parti politik bahawa lebih 97% ahli mahu kerajaan meluluskan pengeluaran simpanan KWSP iCitra sebanyak RM10,000 secara sekali bayar. Permohonan bagi skim saraan bercagar SSB akan dibuka kepada pemilik rumah yang layak bermula Isnin ini. SSB ialah skim gadai janji berbalik yang bertujuan membantu warga emas membiayai persaraan mereka. Skim dikendalikan Perbadanan Gadai Janji Nasional Cagar Mas Berhad ini membolehkan pesara berumur 55 tahun ke atas mencagar kediaman mereka bagi mendapat pendapatan bulanan secara tetap. Di bawah tawaran kadar sewa tetap 5% setahun, skim ini mampu menawarkan bayaran bulanan lebih tinggi kepada pesara. Pemohon yang berminat boleh menetapkan tarikh janji temu untuk SSB sama ada di cawangan KWSP Kuala Lumpur atau Petaling Jaya. Maklumat lanjut boleh layari laman web tertera. Ini pula kabar gembira buat peserta Felkra Berhad. Agihan keuntungan interim 3 2021 akan dibuat mulai bulan depan, 2 bulan lebih awal berbanding amalan sebelum ini. Agihan disegerakan setelah proses penyelarasan akaun dan tabungan selesai melibatkan jumlah keseluruhan hampir RM200 juta kepada lebih 69,000 peserta. Kalau dulu interim ketiga, dividen ketiga diberikan pada bulan April atau bulan 4 pada tahun berikutnya, tetapi saya boleh memberi jaminan bahawasanya untuk dividen ketiga, interim ketiga ini kita akan beri lebih awal, iaitu pada bulan Februari, berarti bulan depan. Kali ini akan berada sedikit peningkatan ya, memandangkan kepada
bolehlah dianggap sebagai kestabilan harga sawit di pasaran antarabangsa. Beliau berkata demikian selepas meninjau program jualan keluarga Malaysia peringkat Parlimen Machang. Felcra juga akan menyegerakan agihan wang tabung kestabilan harga kepada peserta yang tertangguh sejak 2013 melibatkan 44 juta ringgit. Permohonan pembiayaan pendidikan boleh ubah Yayasan Bank Rakyat YBR fasa pertama tahun ini dibuka bermula 15 Februari hingga 15 Mac depan. Ia terbuka kepada pelajar Malaysia berumur 18 hingga 30 tahun yang melanjutkan pengajian ke peringkat sijil kemahiran hingga sarjana di universiti awam serta swasta dalam negara. Inisiatif sebahagian daripada bantuan YBR kepada pelajar terkesan banjir untuk menyambung pengajian ke peringkat lebih tinggi. Kalau diploma, degree dan sebagainya, ianya ada harga-harga yang ataupun fees yang berbeza. Namun kita menjangkakan setiap pelajar ini kita dalam 30,000, kita memperuntukkan sebanyak 30,000 seperti yang sedang kita buat, dan we see how it goes from there. Tapi plus minus pun kalau 30,000 kita boleh dapat lebih daripada 300 atau ke 400 pelajar yang boleh kita bantu peringkat pertama. Kita nak tengok bagaimana kita boleh bantu di peringkat pertama ini. Permohonan bagi pembiayaan ini boleh dilakukan melalui laman web tertera. YBR memperuntukkan 3.81 juta ringgit untuk pembiayaan fasa pertama. Sesi pendengaran isu diskriminasi minyak sawit Malaysia oleh Negara Kesatuan Eropah EU akan diadakan Mac depan. Menurut Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi Datuk Suraida Kamarudin, kementerian telah bersedia membentangkan fakta berkaitan minyak sawit negara untuk menjelaskan dakwaan dibangkitkan EU sebelum ini. Jadi kita nak membentangkan pada mereka untuk perjelaskan satu persatu isu-isu yang mereka tuduh yang kami rasa tidak berasas. Jadi kita akan memberikan fakta-fakta dan juga contoh-contoh dan apakah polisi-polisi, peraturan-peraturan yang telah kita buat dalam negara kita. Zuraida berkata demikian selepas melancarkan buku Mari Kenali Sawit, peringkat Parlimen Ampang. Malaysia tahun lepas memfailkan kes berhubung diskriminasi minyak sawit kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia melalui mekanisme penyelesaian pertikaian 600. Saya bersama berita perdana. Pusat Pemberian Vaksin PPV Idea Convention Centre IDCC Shah Alam bakal menyumbang 40% penerima dos penggalak di sekitar Lembah Kelang. Beroperasi 8 pagi hingga 9 malam, ia satu daripada 4 PPV integrasi yang mula dibuka hari ini. Ya, wartawan Syaira Abdullah meninjau sesi pembukaannya siang tadi. Pengurus PPV IDCC Shah Alam, Dr. Nur S. Nani Awaludin menjelaskan, PPV itu boleh memuatkan seramai 4,000 individu penerima vaksin dalam satu hari. Sambutan hari ini boleh dikatakan memang menggalakkan. Kami menjangkakan pada hari ini sendiri seramai 3,900 lebih dan akan mungkin bertambah sehingga 4,000 mengikut kapasiti yang telah ditetapkan untuk Dewan PPV IDCC. Katanya 150 petugas kesihatan dan sukarelawan ditempatkan di PPV berkenaan bagi membantu kelancaran proses pemberian vaksin dos penggalak. Sementara itu, orang ramai ketika ditemui menyifatkan suntikan dos penggalak COVID-19 diperlukan sebagai langkah pencegahan tambahan. Kepada untuk pelindungan diri je lah. Kita pun dapat maklumat daripada Menteri Kesihatan sendiri yang pandang kita perlukan lagi imunisasi pada COVID kan. COVID ni banyak varian-varian tertentu kan. Jadi kita hanya serah pada
Kementerian Kesihatan lah. Kalau tahu kau ini sekarang ada virus banyak lah. Omicron ada baru-baru. Tak tahu lagi lah, ada future ada maybe lagi ada baru kan. So untuk selamatkan diri kita kena buat daripada itulah. Jadi bagi individu yang telah mendapat janji temu di aplikasi MySejahtera untuk mengambil suntikan dos penggalak, pastikan anda mematuhi tarikh yang telah ditetapkan. Terus kekal mengamalkan prinsip kita jaga kita demi kebaikan bersama. Syahira Abdullah, Berita RTM. Seorang doktor swasta di Marang dan 6 individu dipercayai terbabit kegiatan penjualan sijil vaksinasi COVID-19 yang palsu dibebaskan dengan jaminan polis. Kesemua dibebaskan selepas tempoh tahanan reman tamat hari ini. Bagaimanapun, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Terengganu, Superintendent M. Zamri Mahmud berkata, polis masih meneruskan siasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Sebelum ini, doktor berusia 51 tahun itu direman 2 hari, manakala 6 yang lain selama 3 hari untuk siasatan lanjut. Suspek disyaki melakukan urusan penjualan lebih 1,900 sijil vaksin palsu secara dalam talian sejak September. Setiap sijil dikenakan bayaran antara RM400 hingga RM600. Di Iskandar Puteri, Johor, kegiatan pelacuran dan urut tanpa lesen dilakukan di pusat beli belah dibongkar. Padahnya 12 wanita dan 6 lelaki warga asing ditahan menerusi 4 serbuan berasingan. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, ACP Zulhairi Mokhtar memaklumkan kesemua suspek terdiri daripada warga Thailand, Filipina dan Indonesia berperanan sebagai pekerja dan penjaga premis. Turut dirampas kondom, botol minyak urut beserta wang tunai hampir RM1,000. Suspek direman hingga 28 Januari. Kita teruskan dengan edisi sukan. Ya, bersama Nazri Fahmi, silakan. Tan Ji Yen Wei kini dalam kelas tersendiri. Tengku Amir Shah kekal pimpin FAS. Terima kasih Ivan dan Fahatul. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Menjelang Sukan Malaysia Sukma 2020 pada tahun ini, kontingen Johor mengesahkan kira-kira 240 atlet Johor terpaksa menarik diri daripada mentai tamasya itu disebabkan faktor usia, melanjutkan pengajian atau atas alasan kerja. Menurut Pegawai Belia dan Sukan Majlis Sukan Negeri Johor MSNJ, Muhammad Syafiq Hassan menjelaskan tempat atlet berkenaan telah diganti oleh atlet lain menerusi program-program pembangunan Majlis Sukan Negeri Johor MSNJ. Dalam masa sama, beliau percaya masalah tersebut bukan sahaja dihadapi kontingen Johor tetapi negeri lain juga turut berdepan situasi sama. Sementara itu, Muhammad Syafiq terus berharap Sukma 2020 Kuala Lumpur dapat menjadi platform untuk menguji pasukan dan atlet Johor dalam persediaan untuk menjadi tuan rumah tamasya berkenaan pada 2024. Oktober lepas, Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumur berkata, jawatan kuasa tertinggi Sukma bersetuju menangguhkan tamasya Sukan Sukma Johor hingga ke tahun 2024 di samping bersetuju supaya Majlis Sukan Negara menganjurkan Sukma dan para Sukma 2020 di Kuala Lumpur tahun ini. Perkembangan Sukan Badminton terbuka India. Bergu campuran negara Chen Tan-ji dan Pek Yen-wei melakar kejutan dalam aksi penuh dramatik menewaskan rakan senegara Tang Kiamin dan Lai Beijing sekaligus semara ke pentas final. Tan Ji Yen-wei menang 21-19, 21-23 dan 21-14 dalam tempoh 1 jam 11 minit. Dalam saingan super akhir tersebut, Tan Ji Yen-wei yang menghuni ranking ke-40 dunia bermula cemerlang memberi tentangan sengit kepada Kiam Meng dan Lai Beijing untuk menang set pertama 21-19.
Biarpun diberikan tentangan sengit oleh Kian Meng dan Lai Peijing, namun Tan Ji Yin-wei kekal untuk tenang mendominasi perlawanan terutamanya pada set penentuan. Selepas ini, Tan Ji Yin-wei bakal berdepan di pergu campuran Singapura Hee Yong Kai Terry dan Tan Wei Han yang bakal berlangsung pada aksi final esok. Sementara itu, harapan untuk melihat pemain bersongan lelaki negara Eng Ziyong melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas pada aksi separuh akhir hari ini. Ziyong tewas menentang lawannya dari India, Lakshya Sen dengan keputusan 21-19, 16-21, 12-21. Kongres Tahunan Persatuan Bola Sepak Selangor FAS ke-69 dan 70, Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Sultan Sarafudin Idris Shah kekal sebagai Presiden FAS selepas pemilihan ahli jawatankuasa eksekutif persatuan itu bagi penggal 2022 hingga 2026 hari ini. Pengumuman keputusan pemilihan yang dilaksanakan dalam Kongres Tahunan FAS ke-69 dan ke-70 itu menyaksikan Tengku Amir Shah sekali lagi dipilih memimpin persatuan itu untuk tempoh 5 tahun lagi. Bagi jawatan timbalan Presiden FAS pula disandang oleh Datuk Seri Syahrir Mokhtar, manakala Naib Presiden dimenangi oleh Datuk Abdul Rauf Ahmad, Datuk P. Sukumaran, Muhammad Yunus, Elias Iskandar, Muhammad Noor dan R. Seka Chandran. Wakil Badan Berkecuali Majlis Pemilihan FAS Anas Syafi'i memaklumkan persatuan telah menerima sebanyak 47 borang pencalonan dengan satu daripadanya ditolak susulan lewat diserahkan. Sementara itu, Tengku Amir Shah bertitah FAS akan memberi penekanan kepada beberapa aspek utama, antaranya menaik taraf Liga-Liga Selangor, melibatkan aspek pembangunan dan komersial, pembangunan pemain muda dan junior selain pembangunan jurulatih serta pengadil. Sementara itu, bekas Pesuruhjaya Sukan Dr. Wirdati Muhammad Razi bersedia mencurahkan bakti bagi memperkasakan urus tadbir Sukan FAS. Dr. Wirdati antara 5 muka baharu yang membarisi ahli jawatankuasa eksekutif sesi 2022-2026. Dah berbincang dengan banyak kelab-kelab, ada 2-3 kelab-kelab peringkat akaumbi, dan perkara yang sama juga diutarakan iaitu struktur urus tadbir sukan. Sama juga macam Astaf, di mana kita akan perlu memperkuatkan struktur urus tadbir sukan untuk menjaga sukan itu. Dalam arena bola sepak, Dr. Wirdati juga tidak asing kerana pernah menjadi ahli jawatankuasa status pemain Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM bagi penggal 2017 hingga 2021. Ini amaran keras kepada pasukan dalam saingan Liga M3. Pengurusi Liga Bola Sepak Amatur AFL Datuk Muhammad Yusof Mahdi menegaskan mana-mana pasukan yang didapati melakukan perbuatan pajak lesen jurulatih ketika saingan bermula 11 Februari depan bakal berdepan tindakan tegas. Menurut beliau, tindakan meminjam lesen daripada jurulatih tempatan untuk melepasi syarat penyertaan tetapi pasukan itu dilatih oleh individu lain adalah sesuatu kesalahan serius. 16 dari pasukan mana yang dapat kita di AFL, kita akan mengikut apa-apa peraturan yang ditetapkan oleh FAM atau MFL. Maknanya kalau ada jurulatih yang sekadar menyandarkan lesen ni kepada pasukan, memang kita pun akan ambil tindakan. Sebenarnya ini kita pun akan bersama dengan MFL atau FAM untuk ataupun apa kata tolaklah kalau ini daripada berlaku dalam AFL. Jelas beliau, jika terdapat kes yang dibuktikan, ia akan dibawa ke ahli lembaga pengarah AFL untuk memutuskan tindakan sesuai selain merujuk kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM dan Liga Bola Sepak Malaysia MFL untuk menyelaraskan tindakan tersebut. Bahang Liga Malaysia 2022 kini mula dirasai. Malah beberapa kelab telah pun mula mendapatkan pemain masing-masing. Terbaru bekas penyanyi import Sabah Dennis Bushaning diumumkan sebagai pemain import baharu pasukan Kedah Darul Aman KDFC bagi musim 2022. Sebelum ini, Deci Marcel Ngusan dan Jang Sut Wong telah diumumkan sebagai dua pemain import baharu skuad hijau kuning.
KDAFC menerusi hantaran di Facebook berkata, penyerang berusia 30 tahun berkenaan dilahirkan di Jerman dan memiliki kerakyatan Thailand, memulakan kerjaya bola sepak remajanya di Borussia Dortmund sebelum beraksi dengan beberapa kelab di Liga Jerman. Mula berkelana di Thailand ketika mewakili Buriram United FC sekitar musim 2013, perlibatannya selepas itu mula mendapat perhatian kelab dari ASEAN. Dia antara pemain mewakili Buriram United FC di perlawanan suku akhir Liga Juara-Juara AFC pada musim 2013. 2 musim lalu, Dennis beraksi mewakili Sabah dan UiTM FC dan aksinya mencuri perhatian melalui beberapa gol cantik yang dihasilkan. Ia termasuk ketika beraksi menentang KDAFC pada musim lalu. Persiapan KDAFC bagi menghadapi saingan musim ini juga tidak semakin garang. Ia susulan pelbagai pihak kini berminat untuk menaja pasukan gegasi dari utara tanah air itu selepas melihat kesungguhan dan komitmen ditunjukkan pengurusan pasukan. Terbaru, Afiat Group, kumpulan berteraskan kesihatan, kesejahteraan dan kebajikan holistik, menjadi syarikat korporat yang menaja pasukan hijau kuning melibatkan tajaan mencecah hampir RM2 juta. Presiden Afiat Group, Aidil Azwal Zainuddin berkata, ia merupakan satu peluang yang sangat baik kepada syarikat itu. Antara benda-benda yang kita tawarkan selain daripada sponsorship pada peringkat kewangan, juga kita menawarkan fasilitis yang ada di Afiat Business Center ini ataupun di Ampang Jajar Business Center ini yang memberikan kemudahan kepada player-player untuk guna pakai, dan kita juga menawarkan bantuan-bantuan dari sudut produk-produk yang boleh untuk dimanfaatkan oleh player. Dalam pada itu, penaung KDAFC Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar akui penajaan oleh syarikat Afiat tersebut amat dialu-alukan. Kita harap Afiat akan bersama kita bersama-sama dalam membuat tajaan ke KDAFC, dan insya-Allah kita lebih rapat lagi hubungan dengan masyarakat tempatan kita yang lebih mudah mereka memahami semangat, inspirasi rakyat Kedah, dan apalagi dalam bentuk Kedah ini sukan bola sepak dekat sangat di hati orang Kedah. Perkembangan Liga Premier Futsal Malaysia 2022, Selangor TOT United memulakan kempen dengan langkah kanan selepas mengatasi Kuala Lumpur dengan jaringan 3-1. Skuad kendalan Taufik Yahya bermula garang menjadikan 2 gol pada separuh masa pertama melalui jaringan Nur Ashraf Azli dan Aidil Shahril Rosli. Kuala Lumpur terus gagal untuk menjadi rentak permainan selepas itu untuk membenarkan Selangor TOT United menguasai keseluruhan aksi. Kuala Lumpur berjaya bangkit pada separuh masa kedua dengan melancarkan beberapa percubaan berbahaya ke gawang Selangor. Usaha Kuala Lumpur mendapatkan jurang gol akhirnya berhasil selepas rebatan Ali Imran Hassan pada minit ke-31 gagal ditambah kemas penjaga gol Selangor TOT United. Bagaimanapun, Farhan Bahrain kembali melebarkan kedudukan dengan jaringan ketiga Selangor pada penghujung perlawanan. Tamat aksi, Selangor TOT United 3, Kuala Lumpur 1. Selangor TOT United bakal menentang PDRMFC dalam aksi seterusnya, manakala Kuala Lumpur akan bertemu Selangor MAC. Kementerian Belia dan Sukan KBS bercadang mengiktiraf e-sukan dan tarian singa sebagai sukan secara rasmi dalam Akta Pembangunan Sukan 1997, Akta 576. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Menterinya Datuk Sri T. Lian Ker hari ini. Menurut beliau, bagi tujuan tersebut pihaknya mencadangkan pindaan Akta 576 agar e-sukan dan tarian singa dapat ditadbir urus dengan lebih baik. Jelas Datuk Seri Lian Ker, kedua-dua sukan itu tidak disebut sebagai satu kategori sukan walaupun secara asasnya ia tergolong dalam sukan rekreasi, terutama tarian singa yang mempunyai disiplin, seni dan latihannya tersendiri. Tambah beliau, kelulusan pindaan tersebut akan diusahakan oleh Pesuruhjaya Sukan dan Akta Sukan berkenaan pernah dipinda sebanyak 2 kali sebelum ini pada tahun 2000 dan 2004. Ketika ini terdapat 48 sukan disenaraikan dalam Akta 576, antaranya memanah, olahraga, sukan bermotor, kecergasan, paralimpik, bola sepak, hoki, badminton, sukan tradisional, perdayung, sukan air, silat, wushu, kabadi, bola jaring dan lumba basikal.
Jalan di sekitar kuil di Batu Cave ditutup bermula esok sehingga 21 Januari sempena sambutan Taipusam. Penutupan bermula 7 malam hingga 12.30 malam di lampu isyarat Kampung Melayu Batu Cave, susul dari arah MRR2 ke kuil Batu Cave dan Jalan Batu Cave Lama ke pintu utama kuil. Ketua Polis Daerah Gombak ACP Zainal Muhammad berkata 4 jalan lagi juga melibatkan jalan di sekitar Batu Cave dan Gombak. Seterusnya sempang 3 traffic light. Traffic light Sri Batu Cave. Kawalan trafik di lampu tu akan kita buka dan tutup ikut situasi. Sempang 3 Jalan SBC, Jalan Batu Cave Lama, penutupan bermula 16/1 jam 7 petang hingga 21/1 24 hours. 2400 hours. Susul MRR2 dari Sri Gombak ke susul perusahaan. Sama, buka hanya untuk VVIP sahaja. Dan jalan perusahaan ke kuil Batu Cave ke dalam kawasan. 1,300 anggota PDRM ditugaskan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan serta pematuhan SOP. 29 anggota Batalion 3 PGA Senoi Prak Camp Bido ditugas membantu mengawal kawasan Pos Bihai, iaitu lokasi ancaman harimau belang di Gua Musang. Menurut Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiin Mahmad, pihaknya menerima permohonan daripada Perhilitan Kelantan untuk membuat kawalan dan mengesan harimau terbabit. Pasukan pertama melibatkan 19 anggota akan melapor diri Rabu depan. Kita tak nak satu, selagi usaha kita belum selesai, mereka ni tidak dibenarkan keluar ke sama ada ke nak cari makan dan sebagainya sebab dalam hutan ni bahaya kan. Dan saya dimaklumkan juga agensi-agensi berkenaan telah pun menghantar bekalan makanan kepada penduduk-penduduk yang terjejas. Beliau ditemui selepas merasmikan program New Year Ride di Balai Polis Wakaf Baru. Dan ini pula usaha memperkasa konservasi penyu secara lebih serius. Satu jawatankuasa khas perlu ditubuhkan demi menyelamatkan haiwan terancam itu. Ke arah itu, peruntukan dan tenaga pakar khusus perlu disediakan untuk menyokong usaha berkenaan. Ya, Ketua Makmal Penyelidikan Luar Institut Oceanografi dan Sekitaran Universiti Malaysia Terengganu Dr. Muhammad Uzair Rusli berkata sejak kebelakangan ini kes kematian penyu semakin meningkat. Sekaligus memberi petunjuk sudah tiba masanya untuk kerajaan lebih serius dalam mencari punca kematian haiwan berkenaan. Setiap kematian penyu perlu dibedah siasat oleh pakar autopsi untuk melihat punca kematian sebenar secara saintifik. Sebelum ini, punca kematian yang kerap dilaporkan ialah tertelan plastik dan lemas kerana terperangkap dalam pukat nelayan. Individu yang dipilih menjadi adun perlu menjadi contoh dan teladan baik kepada rakyat. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Muhammad berkata, ia termasuk kewajipan mematuhi undang-undang negara kerana mereka adalah penggubal selain menjadi rujukan kepada komuniti. Sebagai pemimpin, kita semestinya mengetahui apa-apa perkara yang melanggar undang-undang ataupun tidak. Okay. Yang ketiganya sudah tentulah sebagai pemimpin, mana-mana parti pun, kita mesti well behave sebab kita adalah contoh dan teladan kepada rakyat ataupun penyokong-penyokong yang kita pimpin. Beliau mengulas kes seorang adun negeri itu yang ditahan kerana positif dadah di sebuah pusat hiburan di Perai, Pulau Pinang Khamis lepas. Kes tersebut diserah kepada pihak berkuasa dan sebarang tindakan akan ditentukan setelah siasatan kes selesai.
Keupayaan operasi pelabuhan Kemaman akan dipertingkatkan menerusi pemasangan 2 krain gergasi dan pembesaran kawasan dermaga melibatkan peruntukan hampir RM1 bilion. Projek fasa pertama perlu dilaksanakan selepas 2 syarikat gergasi kilang pemprosesan besi keluli akan memulakan operasi dan meningkatkan kapasiti pengeluaran menjelang tahun 2024. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata sebuah syarikat tersebut, JSR Manufacturing, akan mengambil alih tapak operasi bekas kilang pewajar dan akan beroperasi sepenuhnya menghasilkan produk besi keluli pada tahun 2024 berjumlah 7 juta tan kargo setahun. Manakala syarikat Eastern Seals yang berhad ESSB, pengguna utama pelabuhan Kemaman ketika ini, akan melaksanakan pembesaran kilang bagi meningkatkan kapasiti pengeluaran daripada 1.5 juta tan kargo kepada 5 juta tan kargo setahun. Sampai 2024, kedua-dua syarikat gergasi besi keluli ini akan memberi satu impak besar dari segi permintaan untuk kapasiti menguruskan barang-barang yang diekspor dan juga import. Maka atas faktor ini, maka pelabuhan Kemaman terpaksa dilipat gandakan usahanya dan dari segi kapasitinya perlu ditingkatkan. Termasuk dia kena melakukan pembesaran dermaga pada waktu yang sama penggunaan crane. Beliau menyatakannya selepas pelancaran cadangan pelan pembangunan pelabuhan Kemaman. Fato juga seorang ibu, jadi pastinya kaum ibu pengalaman ketika mengandung itu sedar perkembangan bayi di dalam kandungan yang sememangnya luar biasa. Ya, betul tu. Dan selain mampu mendengar suara di luar perut ibu, even bayi di dalam kandungan, di awal kandungan juga sebenarnya boleh bertindak di luar jangkaan. Kita saksikan. Sama ada ia pengalaman lucu atau sebaliknya, detik terakam bayi terbuang angin ketika melakukan imbasan ultrasound pasti tidak dapat dilupakan. Aksi bayi itu dikongsi pasangan suami isteri menerusi satu video ketika membuat pemeriksaan di sebuah hospital di Moreno Valley, California, Amerika Syarikat, dan bunyi tersebut mengejutkan pasangan tersebut memandangkan bayi mereka baru berusia 11 minggu. Ini pula kisah seekor anak lembu unik di Thailand yang dilahirkan dengan 5 kaki. Anak lembu yang dinamakan Lucky itu dilahirkan di wilayah Trang pada 4 Januari lalu. Pemiliknya, Kasem Jaikang, memberitahu Lucky mula menjadi tumpuan, termasuk ada pihak yang ingin membelinya namun ditolak. Malah dia juga terpaksa tidur bersama Lucky di dalam rumah pada waktu malam kerana bimbang dicuri. Kejadian angin kencang di sebuah lebuh raya di Colorado, Amerika Syarikat menyebabkan sebuah trailer terbalik. Angin kuat dalam tempoh 10 saat itu menyebabkan trailer itu terbalik di tepi jalan dan video tersebut berjaya dirakam pengguna lebuh raya 15 Disember lalu. Berita perdana untuk edisi 15 Januari 2022 berakhir di sini. Keluarga Malaysia terus amal, kawalan kendiri dan lindung diri, lindung semua. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum. Salam sejahtera.